الحمد لله الذي وفقكم سبحانه وتعالى فحضرتم هذا المجمع المبارك تتلقون وتتواصون بالحق والصبر. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam majlis ini, yang Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rahmat dan juga kasih sayangnya. وقد أقسم المولى سبحانه وتعالى في قرآنه المنزل على نبيه المرسل حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن جنس الإنسان كلهم في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Adapun Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberitahu bahawa kebanyakan manusia itu, semua manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang berpesan-pesan di dalam kesabaran, kebenaran dan juga di dalam kesabaran. وهكذا كان النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر أصحابه دائما ويجلس معهم أياما مخصوصات للتذكير. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan peringatan dan duduk dengan para sahabat untuk memberikan peringatan kepada mereka akan keadaan-keadaan tertentu. ممتثلا أمر مولاه سبحانه وتعالى حيث يقول وذكرهم بأيام الله، فكان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر أمته بأيام الحق سبحانه وتعالى التي فيها مظهر قدرة الله ونصرة الله لأنبيائه ولخواص رسله. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat daripada hari-hari kebesaran Allah sesuai dengan firman Allah, ingatkan kepada mereka dengan hari-hari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari-hari yang adanya kemenangan, hari-hari kebesaran Islam, hari-hari yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. فكم ذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته مثلا بيوم عاشوراء عندما وجد اليهود يصومون ذلك اليوم فقال ذاك يوم نجى الله فيه موسى من الغرق وأهلك فيه فرعون وحصل الأنبياء والمرسلين ما حصل. Demikian seperti mana Nabi SAW ketika mana berhijrah ke Madinah mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari ke-10 daripada bulan Muharram. Maka apabila ditanya, mereka mengatakan iaitu pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan juga telah pun menenggelamkan kepada Firaun, maka diperingatkan oleh baginda Rasulullah. وقال أيضا أنه هذا اليوم هو الذي رست فيه سفينة سيدنا نوح على الجودي في نفس اليوم مش عاشر هذا. Bahkan juga diceritakan bahawa 10 Muharram itu adalah ketika mana mendaratnya kapal Nabi Nuh di Gunung Judi. وفيها أيضا اليوم الذي تاب الله على سيدنا داود. Nah. اليوم الذي تاب الله على سيدنا داود. Demikian juga pada hari 10 Muharram itu adalah hari di mana Allah menerima taubatnya Nabi Daud. كما ذكر لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن تلك الخيرات حصلت في ذلك اليوم العاشر فذكر أمته بهذا اليوم العظيم. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang satu hari itu dan menceritakan akan kebaikan-kebaikan dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalamnya. والتذكير بأيام الله سبحانه وتعالى فيها آيات وفيه بركات وفيه بينات كما قال سبحانه وتعالى ولكنها لكل صبار شكور. قال إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. Demikian mengingati kepada hari-hari Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tanda-tanda kebesaran Allah, mempunyai keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ianya hanya memberikan faedah kepada orang-orang yang sabar dan bersyukur, sebagaimana yang disambung dalam firman itu, ada sesungguhnya tanda-tanda kebesaran Allah itu hanyalah untuk mereka orang-orang yang sabar dan bersyukur. والقرآن العظيم كذلك أيضا يذكرنا بالأيام العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. Demikian Al-Quran juga menceritakan tentang hari-hari kebesaran yang telah pun disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah. كما يذكرنا ربنا بيوم بدر العظيم ويخلد هذه الواقعة القرآنية إلى الأجيال كلها ويبقى خالدة إلى آخر الزمان. فذكرها ربنا عز وجل في أعظم كتبه في القرآن حتى الناس يأخذون البركات والأنوار عندما يتذكرون هذه الوقائع النورانية. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merakamkan peristiwa peperangan Badar di dalam Al-Quran, yang mana ianya dijadikan sebagai suatu bacaan dan juga yang direnung sehinggalah selama-lamanya sampai yaumul qiyamah. Tidak lain adalah untuk supaya generasi itu mengambil daripada keberkatan dan nur cahaya
yang ada di dalam peristiwa itu. كما قال المولى سبحانه وتعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فخلد المولى عز وجل هذه الغزوة العظيمة إلى آخر الزمان تقرأها الأجيال وتأخذ بركتها وانتفاعها. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa Badar yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana di sana bertemunya di antara dua daripada pasukan, iaitu hari yang membezakan di antara hak dengan yang batil, maka di sana Allah SWT menceritakan tidak lain adalah untuk generasi-generasi terus mengetahui dan juga mengambil barakah dan cahaya daripada peristiwa tersebut. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا يوم ولادات الأنبياء ويوم موت الأنبياء مثل سيدنا عيسى ومثل سيدنا زكريا بن يحيى عليهم السلام. Demikian Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Quran menceritakan bila kelahiran nabi-nabi yang sebelumnya dan juga menceritakan akan kewafatan mereka seperti mana diceritakan tentang Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Sayyidina Isa sallama ala nafsihi wa takallama fil mahdi wa qala wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Bagaimana Nabi Isa mengucapkan kesejahteraan ketika mana beliau itu masih sebagaimana ketika mana beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu disebutkan sejahtera ke atas aku ketika mana hari kelahiranku, ketika aku diutuskan dan ketika aku wafat. Wa sayyidina Yahya bin Zakaria al-Maula Subhanahu wa taala sallama alayhi qala wassalamu alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Sedangkan Nabi Zakaria, Yahya Nabi Yahya, Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan menyatakan akan kesejahteraan akan waktu-waktunya. Jadi disebutkan dalam Al-Quran salam sejahtera kepada Nabi Yahya yang pada hari kelahirannya, pada hari diutuskan dan pada hari dianya dibangkitkan oleh Allah, dimatikan dan dibangkitkan oleh Allah. وقد قال سيدنا الإمام الغزالي لا تظن أن سلام الحق سبحانه وتعالى على سيدنا يحيى أعظم من سلام سيدنا عيسى على نفسه. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ketika mana menafsirkan kepada ayat tersebut, di dalam ayat-ayat itu adalah untuk menunjukkan akan kemuliaan Nabi Yahya berbanding daripada Nabi Isa, dikarenakan Nabi Yahya diberikan sejahtera oleh Allah, disampaikan oleh Allah. فقال إن مقام سيدنا يحيى هو مقام الأدب لذلك ربنا سلم عليه ومقام سيدنا عيسى مقام الإدلال لذلك هو سلم على نفسه لأنه له إدلال على الحق سبحانه وتعالى. الإدلال نعم. Disebutkan dikarenakan Nabi Nabi Yahya dia adalah makamnya makam adab. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kesejahteraan kepadanya, sedangkan Nabi Isa adalah daripada makam untuk menunjukkan bukti kepada kenabiannya, maka dia mengucapkan salam kepada dirinya. وهذا مقام عظيم من مقامات المحبة لله يسمى مقام الإدلال ذكره الإمام أبو حامد الغزالي. Disebutkan di antara makam Idlal لا بالدال إدلال. Idlal من الدلال يعني. نعم دلال يعني الإدلال يعني مثل الولد لما يعني يدل ابنه كذا إدلال على. Adapun makam al-idlal ini merasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah makam yang cukup mulia disebutkan oleh Imam Ghazali. وهذا يوجد كثير عند عباد الله الصالحين. Ini ada banyak di ciri ini pada hamba-hamba Allah yang saleh. وقد ذكرنا البارحة في الدرس أن الإمام الغزالي ذكر في كتاب الشوق أن رجلا من عباد الله الصالحين. Disebutkan semalam di dalam pelajaran bagaimana disebutkan tentang hamba-hamba Allah yang rindu kepada Allah SWT. وقع قحط في إحدى البلاد. Nah. وقع قحط شديد. Disebutkan ketika itu adanya daripada kemarau yang begitu dahsyat. فاستسقوا الناس أول مرة وثاني مرة وثالث مرة فلم تنزل الأمطار. Akan tetapi ketika mana mereka salat istisqa. نعم. Sekali, dua kali, tiga kali tetapi tidak turun hujan. فأقبل رجل ودخل إلى ذلك الجمع وقال اللهم أسألك بحق محبتك لي إلا ما سقيت هؤلاء الناس. Sehingga ada satu orang datang ketika itu masuk ke dalam masjid dan mengatakan, Allah, ya Allah, demi cintamu
kepada aku, maka turunkanlah hujan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. فما استتم الكلام إلا طلعت السحب ونزلت الأمطار فورا والناس لهم 3 أيام يستسقون ما في مطر وهذا كلمتين بلا دعاء بلا صلاة قال يا رب كذا فنزلت الأمطار. Disebutkan ketika selesai saja doa itu, tiba-tiba berkumpullah awan yang pekat dan akhirnya turunlah hujan. Bayangkan dengan hanya beberapa kalimat yang disebutkan, maka diturunkan hujan, sedangkan yang tanpa dari salat, tanpa daripada apa, sedangkan yang tadinya dengan salatnya 3 hari pun tidak diturunkan oleh Allah. فقبضوه الناس وقالوا له ماذا كيف عرفت أن الله يحبك واستقسمت على الله بهذا الكلام العظيم. Sehingga orang pun keheranan dan juga bertemu dengan dia mengatakan, bagaimana kamu ini tahu bahawa Allah cinta kepada kamu dan dengan sebab itu kamu dapat untuk berdoa dan dikabulkan oleh Allah. فقال كيف لا يحبني وقد خلق في عينين رأتا أبا يزيد البسطامي. Dia mengatakan, bagaimana tidak Allah mencintai kepada aku, sedangkan Allah telah menciptakan aku 2 mata ini dan mengizinkan aku untuk melihat kepada Abu يزيد البسطامي. هذا أبو يزيد البسطامي أحد الأولياء الكبار المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى، يتوسل إلى الله عز وجل بمقامه فيقضي الله الحواجل وينزل الأمطار والبركات ويشفي الأمراض وبركة أبو يزيد البسطامي هذا. Disebutkan Abu Yazid al-Bustami ini adalah merupakan wali Allah yang cukup mulia dan makam yang cukup tinggi. Yang beliau ini disebutkan apabila selalu beliau ini dikabulkan doanya oleh Allah, maka bertawassul kepada beliau, maka akan ditunaikan hajat dan akan diturunkan hujan dan diberikan keberkatan yang besar oleh Allah. وكان سيدنا الشيخ عمر المحضار ابن الشيخ أبي بكر بن سالم يقول لا أرضى لأقل تلامذتي بحال أبي يزيد البسطامي. لا يرضى لا أرضى لأقل تلامذتي بحال أبي يزيد البسطامي. disebutkan oleh Syekh Umar Al-Mihdar, Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, aku tidak reda makam daripada anak muridku itu kurang daripada makamnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. وكان سيدنا الشيخ عمر المحضار هذا أصغر أولاد الشيخ أبو بكر بن سالم. Beliau Syekh Umar Mahbar itu adalah merupakan anak bongsu daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. ولما مات سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم في عناد أولاده كلهم كل واحد إمام عظيم كامل، كل واحد قال أنا الخليفة عن والدي شيخ أبو بكر بن سالم. Ketika Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal dunia, maka ketika itu anak-anaknya semuanya mempunyai kedudukan dan makam yang cukup tinggi. Kemudian mereka masing-masing mengatakan, saya akan menggantikan kepada ayah kita. فذهبوا كلهم إلى أمهم الحبابة شمة، اسمها شمة بنت السلطان محرم بن شرية الكثيري، زوجة سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم، وهم أولاده الكبار أحمد بن الشيخ أبو بكر والحامد بن الشيخ أبو بكر والحسين بن الشيخ أبو بكر الكبار بين أولاده. Disebutkan kemudian mereka ketika mana nak dilantik siapa yang akan menggantikan, bertemu dengan ibu mereka iaitu Hubabah Syamma, yang mana dikahwini oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian setelah itu mereka melihat kepada adik-beradik yang paling tua di antara anak kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. فلما ذهبوا إلى أمهم وقالوا لها كل واحد يقول أنه هو الخليفة بدل والده، فقالت لهم اخرجوا إلى وادي عينات وادعوا الله سبحانه وتعالى والذي تظهر له آية هو الخليفة عن والده. فذهبوا كلهم 13 ولد يدعون الله، فالولد الصغير هذا الشيخ عمر المحضار وهو يدعو الله نزلت عليه سلسلة من الذهب من السماء في طاس من الذهب في السماء أمام الشيخ عمر المحضار. Disebutkan, maka ibu dia mengatakan, ketika mereka mengatakan siapakah di antara kami yang layak untuk menggantikan kepada ayah kami Syekh Abu Bakar bin Salim, maka ibunya mengatakan, pergilah kamu ke lembah Inat itu, kemudian berdoalah kepada Allah, barang siapa yang terzahir baginya tanda-tanda kebesaran dan kurniaan Allah, maka dialah yang layak nantinya untuk menggantikan kepada ayahnya. Maka pergilah 13 daripada adik-beradik itu ke lembah tersebut dan masing-masing berdoa kepada Allah. Ternyata anak yang paling bongsu oleh Syekh Umar disebutkan Mahdar, ketika berdoa maka muncullah jatuhlah daripada rantai emas yang berada di depannya. وتولى الخلافة بعد سيدنا الشيخ أبو بكر أصغر أولاده سيدنا عمر المحضار، وحتى أخوانه الكبار الإمام أحمد والحسين خدموه وسلموا له وتبعوه ويقدمونه وهو الصغير، وهم خلف وأتباعه هم الكبار تسليما لسر الله سبحانه وتعالى الذي أودعوا فيه. Maka disebutkan setelah itu dilantiklah
Syekh Omar Mahdar ini untuk menggantikan tempat ayahnya, dan kerana telah pun terbukti maka abang-abangnya walaupun yang lebih tua daripadanya iaitu Syekh Ahmad ataupun Syekh Hussein, semuanya membantu dan juga duduk untuk membantu kepada Syekh Omar Mahdar ini kerana kedudukannya yang cukup mulia. وكان في وقته وفي زمنه سيدنا عمر المحضار هذا إذا حد جلس في مجلسه ودرسه وقال يا شيخ أبو بكر، يقولوا لا تقول يا شيخ أبو بكر، قول يا عمر محضار، لأن سر الشيخ أبو بكر فيه الآن، يقولوا ما عادوا عند الشيخ أبو بكر انتقل إلى ربه. Disebutkan bahawa ketika mana masa beliau ketika itu dalam majlis dan sebagainya, ketika mana orang menyerukan wahai Syekh Abu Bakar, iaitu menyeru kepada ayahnya, maka mengatakan jangan kamu seru kepada Syekh Abu Bakar, serulah kepada Syekh Omar Mahdar, kerana Syekh Abu Bakar sudah meninggal dunia, sekarang akulah yang mengambil tempatnya. نسأل الله أن ينفعنا بهؤلاء الصالحين، لأنه كلما ذكروا الصالحون نزلت الرحمة وتعلق الناس بهم وأحبوهم وتعلقوا فجاءتهم الرحمات من الله. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkatan kita dengan keberkatan mereka itu, dikarenakan ketika mana kita menyebut daripada nama-nama orang-orang saleh dan kisah mereka, maka turun rahmat Allah SWT, dan mudah-mudahan dengan sebab itu kita memperolehi rahmat daripada Allah. وكل البركات التي عند الصالحين هي بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بركة اتباعهم للرسول، محبتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan keberkatan yang kita dapatkan daripada para salihin, para ulama itu adalah sebenarnya keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka benar-benar mengikuti jalan baginda Rasulullah, berakhlak dan juga berilmu dengan ilmunya baginda Rasulullah. لذلك لما ذكرنا هذا سيدنا عيسى تكلم في المهد، أطفال كذلك في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكلموا في المهد وهم صغار. Seperti mana tadi kita menyebut tentang kelebihan Nabi Isa, boleh bercakap ketika masih bayi lagi. Begitu juga kelebihan umat Nabi Muhammad ada dalam lipatan sejarah yang bercakap ketika masih bayi. وقد روى الإمامان البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم من الأيام يحدث أصحابه ويكلمهم. Disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika mana Nabi SAW ketika itu berbicara kepada para sahabatnya. فقال لهم إنه كان في بني إسرائيل امرأة من النساء. كان في بني إسرائيل امرأة من النساء. Disebutkan di kalangan Bani Israel ada seorang perempuan. وكانت ترضع ولدها وطفلها الصغير. Yang mana dia ketika itu menjaga anaknya yang kecil. فمر رجل أمام هذه المرأة وهي ترضع طفلها الصغير وخلفه أقوام يسيرون خلفه وأتباع يمشون يعظمونه ويبجلونه. Waktu ketika itu ada seorang yang berkuasa hebat, maka ketika itu lalu di depan ibu ini yang sedang menyusukan kepada anaknya. Orang yang besar ini ada di belakangnya pengikut-pengikut yang hebat-hebat, tentera yang hebat-hebat. فقالت هذه المرأة اللهم اجعل ابني مثل هذا. Maka ibu yang sedang menyusukan anak ini mengatakan doa, ya Allah, jadikanlah anakku yang sedang aku susukan ini seperti mana orang besar dan hebat itu. فقطع الرضاعة الطفل الصغير هذا وترك الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. Tiba-tiba anak yang masih menyusu ini pun menanggalkan daripada isapan susunya itu, kemudian dia mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang itu. فاستغربت المرأة وارتبكت كيف هذا الولد الصغير يتكلم. Maka terkejutlah sang ibu ini ketika mendengar anaknya berdoa sebalik daripada apa yang dia doakan. لم تمضي إلا فترة يسيرة غاب هذا الرجل الذي يمشون الناس خلفه ويحترمونه ويعظمونه، مر أمامها بامرأة والناس يقبضونها ويقولون على هذه المرأة سارقة، هذه زانية، هذه كذا، هذه كذا. فالمرأة هذه خافت وقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، الناس يضربونها ويجلدونها ويتهمونها. Maka setelah itu berlalulah pembesar tadi dengan bala tentera dan juga dari pengikut-pengikutnya yang banyak. Setelah itu selalu sekejap lalu pula seorang perempuan yang sedang dimaki, dimaki hamun, dibaling dengan barang-barang dan sebagainya, iaitu sedang diarak dengan penghinaan di depan perempuan tersebut. Maka orang perempuan itu takut dan mengatakan, ya Allah, jangan jadikan anak aku seperti perempuan tersebut. فلما دعت المرأة بهذا قطع ترك الثدي هذا الولد، أخرج فمه من ثدي أمه وتكلم وقال اللهم اجعلني مثل هذه المرأة.
Akan tetapi ternyata setelah ibunya berdoa demikian, tiba-tiba anak itu pun kembali menanggalkan daripada isapan susunya. Kemudian dia mengatakan, Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan tersebut. فالمرأة هذه استغربت لما رأته يتكلم أول مرة وثاني مرة، إذن هذه ليس صدفة، ويعرف كيف، فسألته أمه وقالت له يا ولد كيف أنت؟ نريدك مثل هذا الرجل العظيم، تقول لا أريد مثله. لا نريدك تكون مثل هذه المرأة، تريد أن تكون مثلها. ماذا أنت تقول أيها الولد؟ فكلمته أمه حينئذ. Maka yang pertama yang dihadapi oleh ibu itu, dianya terkejut dan peranjat kerana anaknya yang masih bayi boleh bercakap. Yang keduanya yang menyebabkan dia merasa pelik adalah kerana apabila dia berdoa tadinya untuk menjadi seorang yang hebat dengan pengikut dan bala tentera yang hebat, sebaliknya anak itu tidak mahu berdoa dan tidak mahu menjadi seperti orang tersebut. Dan ketika mana ibu itu berdoa supaya jangan menjadi seperti mana orang perempuan tersebut yang dihinakan, yang diarak dengan penghinaan, maka ternyata dia berdoa pula untuk menjadi seperti itu. Akhirnya dia sendiri bertanya kepada bayinya, mengatakan, kenapa kamu ini ketika aku nak doa kamu menjadi orang yang hebat, kamu tak mahu, sedangkan yang ketika mana aku pun tak berlindung, kamu pula minta doa seperti itu. فقال الولد إن ذلك الرجل الأول الذي يمشي خلفه الناس وغير ذلك هذا رجل مكتوب من الجبارين عند الله سبحانه وتعالى، وأنا لا أريد أن أكون جبارا عند الله عز وجل. وهذه المرأة التي يقولون لها زنيتي سرقتي، هذه امرأة مبرأة عند الله سبحانه وتعالى، وأنا أريد أن أكون مبرأ عند الله عز وجل. Maka disebutkan ketika ditanya oleh ibu itu kepada bayi tersebut, masa bayi itu mengatakan, ada pun lelaki tadi yang kamu ingin aku jadi sepertinya, sebenarnya dia itu telah pun termaktub dan ditulis oleh Allah orang yang angkuh dan sombong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tak mahu untuk menjadi orang yang angkuh dan sombong di sisi Allah. Sedangkan orang perempuan tadi yang telah pun dianya disebutkan pencuri, telah pun dihina dan juga telah pun diarak dengan penghinaan, dianya telah pun dilepaskan oleh Allah daripada nerakanya, maka aku nak jadi seperti dia kerana dilepaskan daripada neraka. وقد قال سيدنا أبو هريرة أني أذكر عندما كان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يحدث بهذا الحديث كيف كان الرسول يضع إصبعه في فمه يشبه لنا رضاعة الصبي الصغير في ثدي أمه. Kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu mengatakan, saya masih ingat ketika Nabi menceritakan kisah itu, ketika Nabi menceritakan anak itu menyusu kepada ibunya, Nabi telah menunjukkan dengan tunjuk, dengan mengisap kepada jarinya untuk menunjukkan keadaan anak itu menyusu kepada ibunya. وهذه الحكاية التي حكاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته ليست يعني عبثا وليست مصادفة. يريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يرسخ في الأمة أشياء بذكر هذه الحكايات التي كانت في الأمم القديمة. Adapun Nabi menceritakan akan kisah ini bukanlah ianya sia-sia dan hanya cerita kosong. Akan tetapi Nabi cerita tidak lain adalah untuk mendidik dan memahamkan kepada umat ini akan perkara-perkara yang akan disebutkan akan hikmah dan kebaikan. الأمر الأول يتقرر في الأمة ويرسخ في الأمة أن الأمور ليست بالمظاهر وليست بالشكليات. فلذلك هذا الطفل الصغير عرف الحقائق التي أمه أسن منه وأبلغ منه لم تدركها. فأشياء كثير حقائق مخبأة لا يدركها إلا أهل الله والأولياء المقربين عند الله. جعلنا الله وإياكم منهم إن شاء الله. Amin. Yang pertama faedahnya kenapa Nabi menceritakan demikian adalah untuk nak bagi tahu segala sesuatu itu bukanlah dinilai dengan zahirnya, akan tetapi ianya adalah lebih daripada itu, adalah diketahui di sebaliknya mungkin adalah daripada hikmah kebaikan yang cukup besar. Sebagaimana anak yang kecil tadi boleh untuk mengetahui daripada apa yang ada yang sebenarnya, yang tersembunyi di sebalik daripada mazahir ataupun yang nyata, sedangkan ibunya yang sudah dewasa pun tak nampak, hanya melihat kepada zahir, tapi anak yang kecil ini sudah melihat kepada apa yang tersembunyi daripada kebaikan dan juga keburukan itu. فهذه المرأة مثل أي مرأة تريد الابنها أن يكون له مظهر وخلفه أتباع، لكنها لا تدري أن المظهر هذا مبني على الظلم ومبني على الجبروت ومبني على القهر. هي ترى الظاهر ولا ترى الباطن، لكن هذا الطفل الصغير الولي يرى الباطن. الله أطلعه على هذا، عرف أن هذا مكتوب عند الله جبار ولا يريد أن يكون جبارا. Sebagaimana ibu tadi, dianya menilai kepada apa yang dilihat secara zahir, dari segi sudut kekuatan, dari segi sudut
kehebatan orang tersebut, tidak nampak sebenarnya di sebaliknya ada keburukan, sedangkan anak yang kecil itu melihat kepada yang batin, yang sebaliknya, yang melihat tertulis di situ adanya keangkuhan dan kesombongan di sisi Allah SWT, maka tidak mahu untuk menjadi لذلك الأولياء وأهل السر دائما يلتفتون إلى البواطن ويعولون على الباطن وليس على الظاهر. Oleh kerana itulah para awliya, para salihin, mereka sangat mementingkan untuk menjaga dan melihat kepada yang batin. فالعمل العبرة أن يكون مقبولا عند الله. Yang kalaupun mereka beramal, yang mereka harapkan adalah lebih jauh daripada itu adalah dikabulkan oleh Allah. والنجاح في الأعمال إذا كانت مقبولة عند الله، لو إنسان عمل مشروع دعوي أي مشروع كان مهما كان، إذا كان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى هذا ناجح. إذا ليس مقبولا عند الله هذا فاشل، حتى وإن كان الناس كلهم يقولون هذا ممتاز هذا كذا. فالعبرة دائما بالقبول عند المولى سبحانه وتعالى وعند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Kerana kejayaan dari satu-satu amal itu adalah apabila amal itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun daripada amal-amal yang dibuat itu dikabulkan oleh Allah, itulah tanda kejayaan. Adapun daripada amal-amal atau perbuatan atau apa yang dikerjakan itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rugi dan sia-sia. Maka oleh kerana itulah yang diharapkan adalah apa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi. فالعمل إذا كان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى حتى وإن لم يكن مشهورا عند الناس ولم يكن معروفا عند الناس أو مقبولا عند الناس، لا عبرة بهذا، العبرة قبول عند الله سبحانه وتعالى. Kalaupun amal yang dia buat itu mungkin dianya tak diketahui oleh orang, mungkin tersembunyi di pandangan orang ataupun diperkecilkan oleh orang, akan tetapi kalau dia kabul, yang dipentingkan tidak lain adalah yang kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah nilai yang paling besar. لذلك أحد المشايخ في تريم آل بافضل ألف كتابا اسمه صلة الأهل في مناقب الأولياء آل بافضل، ترجم للأولياء وأجداده وشيوخه من آل بافضل. ثم رأى في المنام كأن القيامة قامت والناس في أرض الحشر والملائكة تسوق الناس للمرور على الصراط، مروا على الصراط. Maka disebutkan itu ada satu kitab yang dikarang oleh seorang daripada Bafadhal yang menceritakan tentang karamah dan juga daripada kelebihan daripada keluarganya. Maka diceritakan ketika itu seorang bermimpi melihat kepada berlakunya kiamat, dan ketika mana manusia sedang berada di mahsyar dan akhirnya sedang ingin untuk nak menyeberangi kepada sirat, maka ketika itu disuruh, diperintahkan untuk menyeberangi sirat. فرأى الملائكة يسوقون الناس للمرور على الصراط، وأحد الملائكة يقول مر على الصراط، اعبر مع الناس. فقال كنت لا أرى الصراط دقيقا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أدق من الشعرة واحد من السيف، أين الصراط؟ لا أرى الصراط. فالملك يقول له هذا أمامك، قال فانتبهت فإذا به أدق من الشعرة واحد من السيف. Disebutkan waktu ketika itu saya juga termasuk dalam rombongan tersebut, maka saya pun sedang berjalan ketika itu dipandu untuk melintasi sirat. Maka ketika itu malaikat mengatakan, cepat lintas kamu sirat itu bersama dengan orang lain. Dia mengatakan ketika itu saya melihat di depan, saya tak melihat kepada sirat. Tidak lain adalah kerana Nabi sendiri menceritakan sirat itu lebih halus daripada rambut, maka saya tak melihatnya. Waktu saya bertanya, di mana sirat? Maka ketika itu ditunjukkan oleh malaikat, barulah saya nampak alangkah halusnya sirat itu. قال فلما جيت أردت أن أمر لا أدري من أين أمر وكيف سأمر على هذا الصراط الدقيق. قال فجاءني ملك آخر في النوم وقال أنت فلان يا ابن فلان؟ قلت له نعم. قال أنت ألفت كتابا اسمه صلة الأهل؟ قلت له نعم أنا ألفت ذلك الكتاب. قال كتابك ذاك مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، فتعال أنا أريك أين ستمر على الصراط، المؤمنون يمرون من هذا المكان يتسع لهم الصراط. فانتبهت من النوم فرحانا بقبول كتابي عند الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا الناس في ذلك الوقت لم يدرون بهذا الكتاب، حتى في وقتنا هنا كثير لم يدرون بهذا الكتاب. Maka ketika itu dalam keadaan kebingungan dia, kerana dia melihat sirat itu alangkah halusnya, lebih halus daripada rambut. Bagaimana mustahil bagi dia untuk menyeberanginya? Tiba-tiba dikatakan di dalam mimpi itu datang malaikat khusus kepadanya mengatakan, kamu fulan bin fulan, kamu yang mengarang kitab tadi yang disebutkan tentang, menyebut tentang kelebihan daripada keluargamu dari Ali Bafadhal. Maka dia mengatakan, ya, mari aku bawakan kamu khusus untuk melintasi kepada sirat ini. Ternyata ketika dia mendekati sirat itu, tiba-tiba meluaslah daripada sirat itu seperti mana jalan yang begitu luas terbentang.
Kerana apa? Dikarenakan apa? Dikarenakan kitabnya dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat menyeberangi dengan mudah. Kerana kitabnya dikabulkan oleh Allah, walaupun kitabnya setelah itu tak ramai orang yang membacanya. كذلك هذه الحكاية التي النبي صلى الله عليه وسلم يحكيها ويحكي أمثالها تعلمنا ماذا؟ سجود العقول لله. نحن أجسادنا تسجد بالأعضاء السبعة، قلوبنا تسجد، قلوب الأولياء ساجدة لله. كذلك كيف يسجد العقل؟ ما معنى يسجد العقل؟ يعني يعرف قدرة الله المطلقة ولا يحكم الأسباب، يعلم أن الله خلف الأسباب سبحانه وتعالى وهو مسبب الأسباب. Disebutkan di dalam kisah yang pertama, disebutkan oleh dalam hadis Nabi SAW itu tentang anak kecil tadi, adalah ianya di antara faedah yang kedua adalah supaya akal kita atau kita yang mendengar kisah itu sujud kepada Allah. Sebab kita boleh untuk sujud dengan jasad kita. Kalau para awliya, para salihin, hati mereka sujud kepada Allah. Tetapi yang perlu sujud juga kepada Allah, yang penting adalah sujudnya akal manusia, iaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan akal yang sujud kepada Allah, iaitu yang sentiasa mengingati akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akhirnya akan patuh dan melihat apa saja yang berlaku itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak hanya bergantung kepada sebab semata-mata, tetapi melihat kepada musabbib, iaitu Allah yang menjadikan kepada sebab tersebut. فالكون هذا ملآن بالوقائع والغرائب التي تجعل الإنسان يصدق بقدرة الله التي تفعل ما تشاء. Seperti mana dalam apa yang banyak kejadian sekarang ini, sebenarnya banyak manusia yang tak mampu untuk nak menilai dengan akalnya. Semuanya adalah ianya diberikan dengan kebesaran dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala qudratuh fawq kulli shay. Dikarenakan kekuasaan Allah itu berada di atas segala sesuatu. في مرة من المرات قبل 5 سنوات سقطت إحدى الطائرات السودانية، فمات كل الركاب الذين فيها واحترقت الطائرة كلها، ووجدوا طفلا صغيرا وسليما، واحد طفل صغير فقط والباقيين كلهم ماتوا. كيف سلم هذا الطفل الصغير؟ Disebutkan sebelum ini, lebih kurang 5 tahun yang lalu, berlaku kejadian terhempasnya pesawat Sudan. Terhempas, hancur, semuanya mati, terbakar pula lagi. Tapi ternyata ada yang hidup, iaitu suatu bayi yang kecil hidup waktu itu. Macam mana bayi yang kecil ini boleh hidup? القوانين المادية تقول كلهم ماتوا والطائرة احترقت كل من فيها. كيف هذا الولد الوحيد وجدوه جالسا وسط الرماد يبكي ليس به أي شيء؟ Kalau mengikut kepada ilmu moden atau kajian akal, sudah tentu telah dihukum bahawa memang semuanya mati kerana hancurnya pesawat itu. Bahkan terbakar pula seluruhnya. Tapi tiba-tiba macam mana seorang budak ketika itu duduk dalam keadaan yang elok dan menangis pula ketika itu. نؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله شيء حصل أراد الله سبحانه وتعالى. Tidak lain ianya adalah kerana itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau Allah menghendaki sesuatu, maka akan terjadi. فإذا كان هذا في حق المسلمين فكيف يحصل في حق غير المسلمين؟ Kalau itu boleh berlaku kepada orang Islam, bagaimana juga ianya boleh berlaku kepada orang yang bukan Islam? قرأت في أحد الكتب أن شخصا في اليونان غير مسلم. Saya pernah membaca dalam beberapa kitab, disebutkan ada seorang daripada Yunan. فأصابه مرض فسافر يتعالج في أمريكا. Maka dia ditimpa penyakit dan akhirnya dia mendapat rawatan di Amerika. فدخل عند 9 دكاترة في أمريكا. Disebutkan dia berjumpa lebih kurang 9 doktor di Amerika. فكل الدكاترة هؤلاء أجمعوا أنه لا أمل في شفائه ولا أمل في العلاج وأنه سيموت بعد 3 أشهر. Semua yang dia jumpa, kebanyakan mengatakan dia tak ada harapan lagi untuk sembuh dan dia hanya ada 3 bulan saja untuk hidup. فرجع إلى بلدته اليونان وقال باقي 3 أشهر سأعيشها في القرية، لن أجلس في العاصمة، في القرية حق أهلي، وسأعيش هذه 3 أشهر حتى أموت. Sehingga setelah itu dia rasa mungkin berputus asa, akhirnya dia balik ke Yunan. Kemudian dia kata, aku nak duduk di kampung aku, duduk dengan keluargaku, kerana aku hanya ada masa 3 bulan. فمرت 3 الأشهر الأولى وانتهت ولم يمت. Kemudian setelah itu dia duduk di situ, telah berlalu 3 bulan, dia tak meninggal lagi. ثم 3 أشهر ثم 3 أشهر حتى كمل السنة ثم كمل 2 ثم كمل 3 سنوات. Kemudian tunggu 3 bulan akan datang, tak mati lagi. 3 bulan sehinggalah setahun pun tak mati. Akhirnya 3 tahun pun masih lagi hidup.
فقال 3 سنوات إذن سأسافر إلى أمريكا وأرى هؤلاء الأطباء الذين قالوا لي إنك ستموت بعد 3 أشهر. أنا 3 سنوات الآن بخير سأذهب أزورهم. Kemudian dia kata, 3 tahun tak mati-mati, sekarang ni aku nak pergi Amerika balik, nak jumpa doktor-doktor ni. Yang kononnya kata aku 3 bulan, 3 tahun tak mati lagi, aku nak pergi ziarah dia orang, nak cakap dengan dia orang. فذهب يسأل عليهم الدكاترة كلهم ال9 في أمريكا وجدهم كلهم ماتوا وهو بخير. Ternyata ketika mana dia sampai di Amerika mencari 9 doktor itu, ketika ditanya satu persatu, ternyata 9-9-nya telah pun meninggal dunia sedangkan dia masih hidup. Subhanallah, انظر كيف قدرة الله. Subhanallah, bayangkan bagaimana kekuasaan Allah. وأيضا نشرت قناة CNN الأمريكية هذه موضوعا. Nah. نشرت قناة CNN الأمريكية. Disebutkan telah tersebar dalam berita di Amerika. وعملوا لقاء مع دكتورا كبيرا في القلب. Disebutkan tentang seorang doktor yang dianya pakar jantung. يعني نسيت اسمه الآن الدكتور هذا. Saya lupa namanya. ولكنه مشهورا جدا. Tapi dia adalah doktor yang sangat masyhur. وكان يتفاخر بالطب. Yang mana dianya sangat dibanggakan dalam bidang perubatan. ويقيم البرامج التلفزيونية المفتوحة في الطب. Dan bahkan dia ini buat satu program TV tentang perubatan dalam TV. ويقدم للناس النصائح في الطب وفي القلب. Bahkan dia memberikan tip-tip penjagaan bagaimana untuk kesihatan dan juga perubatan. ويتفاخر بهذا. Bahkan dia bangga dengan rancangan ini. وهو غير مسلم طبعا. Dia bukan orang Islam. ويقول الذي يتبع النظام هذا الذي أنا أعمله للمرضى حقي. Dia kata kalau barang siapa yang mana dia mengikuti apa yang aku ajarkan di dalam undang-undang untuk kesihatan ini, النظام الغذائي, iaitu bagaimanakah cara untuk makan yang betul, والرياضة, bagaimana untuk riyadhah, واجتناب الدهون. dan juga bagaimanakah di dalam أي شخص يتبع هذا النظام الغذائي الذي أنا أعمله هذا سيعيش إلى 80 من غير أي مشاكل في القلب. Kalau ikut kepada saya, cara saya semua yang saya sebutkan tadi, dia akan hidup lebih 80 tahun. ويقول أنا أعمل هذا النظام. Saya sendiri buat benda هذا ini. شيء أكيد يقول. Ini pasti dia kata. ويتفاخر أمام الناس. Bahkan dia berbangga ketika itu dengan menyebut tersebut di depan orang ramai. فإذا هو هذا الدكتور هو مات فوق 60 ما وصل حتى إلى 70. Disebutkan sedangkan doktor itu ternyata setelah itu meninggal 60 lebih umur, tak sampai 70 tahun pun. فانظر كيف لو كان كلامه صحيحا لكنه كان هو قد يكون كلامه صحيحا لكنه ليس معتمدا على الله سبحانه وتعالى. الله أراد يريه ويري الذين يصدقونه أن الأمور بيده وحده عز وجل ليس بيد الدكاترة ولا بيد شيء. الله بيده كل شيء. Disebutkan memang mungkin perkataannya itu ada kebenaran, tetapi yang sebenarnya kerana dia tidak bergantung kepada Allah, kerana Allah sebenarnya di atas segala sesuatu itu, maka oleh kerana itulah disebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah maha berkuasa di atas segala sesuatu, dan apa yang ingin dilaksanakan oleh Allah akan seperti itu. فهذه الحكايات التي نسمعها في أخبار الأولياء والأنبياء دائما تفتح للمؤمن الصلة بربه ولا تجعله يفوق الأسباب، دائما يعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى في كل شيء. Kisah para nabi dan kisah-kisah para wali ini yang sentiasa perlu untuk kita ceritakan. Sebenarnya di antara hikmah yang paling besar adalah untuk menyambung daripada hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hamba itu akan bergantung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyerikan sebab kepada hamba. وقد يصعب على الإنسان الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. Sebenarnya memang agak sukar bagi manusia itu bergantung sepenuhnya hanya 100% kepada Allah. والتوكل على المولى جل في علاه يصعب عليه. Bertawakal langsung kepada Allah itu sukar pada manusia. لكن عندما يستيقظ آخر الليل ويقوم قبل الفجر يسهل عليه التوكل على الله والاعتماد عليه. Tetapi di antara cara untuk kamu menguatkan tawakalmu kepada Allah adalah apabila kamu bangun di tengah malam sebelum waktu subuh, maka akan murnilah tawakalmu kepada Allah. حتى ينسى هموم الدنيا ومشاكلها. Sehingga dengan bangun seperti itu dan beribadah kepada Allah akan melupakan kamu kepada keserabutan dan juga muskilah di dunia ini. بعض الناس ليسوا كلهم إذا عنده مشكلة حتى وان انتهت يبقى دائما يفكر في المشكلة هذه، مخه كله يفكر فيها هذا حصل كذا هذا كذا، لا ينساها أبدا، يمكن حتى في الصلاة يذكر المشكلة هذه. Ada di antara manusia, bukan semua, ada di antara manusia yang apabila dia ditimpa masalah sentiasa dipikirkan, terpikir, tak boleh untuk hilang dari pemikirannya. Bahkan
dibawa sampai ke dalam solat je pun masih memikirkan kepada masalah فنقول itu. هذا وقت صلاة خلاص اقطع فكرك عن المشكلة هذه انساها 10 دقائق فقط. يقول لا أقدر حتى إذا دخلت في الصلاة دائما المشكلة هذه يتذكرها. Bahkan ketika orang cakap, sudahlah, berhentilah kamu daripada memikir masalah itu. Dalam solat ni kamu khusyuk sudah. Dia mengatakan tak boleh. Tak kali aku angkat takbir pun masih lagi masalah itu berlega-lega di dalam kepala aku. والسبب في هذا عدم الاستيقاظ آخر الليل تحكمه العواطف وليس هو يحكم العواطف. Sehingga ini adalah kenapa? Kerana dia tidak bangun di waktu tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dikalahkan oleh perasaannya, bukan dia mengalahkan kepada عندما perasaannya. يستيقظ الإنسان آخر الليل يتخلى باطنه عن مشكلات الحياة ومشاغل الحياة وهموم الحياة ويبقى مفرغا لتنزلات الليل وأنوار الليل التي تأخذ بقلبه إلى التوكل على الله والمحبة لله والمحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kerana kalau sekiranya dia bangun di waktu malam, maka sudah tentulah akan hilanglah daripada jiwanya itu dan daripada pemikirannya, daripada masalah-masalah dan juga benda-benda yang berat yang ditanggungnya. Kerana pada waktu malam itu dianya mengharapkan dari curahan rahmat Allah di waktu malam, curahan cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan perkasalah kecintaannya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. فببركة التنزلات الإلهية التي تكون في القلوب آخر الليل ما شاء الله تتنور القلوب وتطيب القلوب ويحصل لها البركات الكبيرة. Yang mana ketika mana turunnya daripada kurniaan Allah yang masuk ke dalam hati itu, maka akan bercahayalah hatinya dan baiklah hati dan eloklah hatinya. وإذا تنورت القلوب أيضا تنورت العقول. Yang kalau sekiranya bercahaya hati seseorang itu, maka bercahayalah فيصير akalnya. تفكير العقول كله تفكير نوراني يدخل السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفكر كله تفكير في الخير في النور في الهداية. Sehingga kalau sudah demikian bercahaya akalnya, maka akan apa yang dipikirkan adalah yang ingin untuk menggembirakan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesan daripada bercahayanya akal. وإذا فسدت القلوب يفسد التفكير. تنظروا كيف غير المسلمين لأن قلوبهم فاسدة بالكفر، كل تفكيرهم في الدنيا فقط، تتمتع بشهوات الدنيا، لا يفكر في الجنة ولا مساعدة الآخرين ولا معاونة الآخرين. Kalau sudah rosak pula hati seseorang itu, maka rosak pula pemikirannya. Yang difikirkan itu tak ubah seperti orang-orang yang kafir, yang tidak memikirkan tentang syurga dan sebagainya, tapi memikirkan kepada dunia, bagaimana mendapatkannya, tamak kepada dunia dan sebagainya. ولذلك سيدنا وشيخنا الحب بكر المشهور يقول إن هذه العبارة العقل السليم في الجسم السليم هذه عبارة خطأ. الصواب العقل السليم في القلب السليم. ولو كان العقل السليم في الجسم السليم كان يعني المصارعين أعقل الناس والملاكمين هؤلاء أعقل الناس، وليسوا كذلك. هؤلاء يعني كالحيوانات يتضاربون ويتنازعون. Oleh kerana itu disebutkan guru kami Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni, dia mengatakan ibarah yang biasa kita juga biasa dengar, akal yang sihat itu datang daripada jasad atau jisim yang sihat. Sebenarnya itu ibarat yang salah. Kerana ibarat yang betul adalah akal yang sihat itu datang daripada hati yang sejahtera, yang sihat. Kerana kalaulah akal yang sihat itu datang daripada tubuh badan yang sihat, sudah tentulah orang yang bergusti itu orang yang paling sihat akalnya. Ternyata tetapi dia bergusti macam binatang pula. Maknanya bukan bermakna jasad yang sihat itu menjamin kepada akal yang. ولذلك قال بعض الأكابر يعني يمدح الحبيب أبا بكر المشهور هذا في قصيدته. Disebutkan oleh kerana itu ada di antara mereka orang para ulama, para ustaz yang memuji kepada Al-Habib Abu Bakar. قال عن الحبيب بكر مشهور ذا قلبه قلب سليم طاهر جم المراحم. Disebutkan bahawa hati Habib Abu Bakar itu adalah bersih, suci, sejahtera, selamat dan bersih, suci. ذا علمه متدفق أرض الأعارب والأعاجم. Disebutkan bahawa ilmunya itu adalah meratai, baik itu kepada orang Arab pun ataupun orang Ajam. بعدين قال وقال قولة علمية هزت عوالم. Sehingga disebutkan daripada skop ilmunya itu menyeluruh kepada apapun. يا من قلت قولة علمية هزت عوالم العقل في القلب السليم وليس في جسم الملاكم.
Oleh kerana itu benar apa yang disebutkan bahawa sesungguhnya badan yang sihat, akal yang sihat itu adalah daripada hati yang sihat, bukan seperti mana adan yang sihat yang ada kepada orang yang bergusti. ثم قال يا جاحدا للفضل اسكت أنت في أحلام نايم. هؤلاء الأكابر يعني ما يعرفون الناس قدرهم ولا منزلتهم. Oleh kerana itu disebutkan, wahai orang yang mulia, orang yang ya fadil, يا جاحدا للفضل اسكت أنت في أحلام نايم. wahai orang yang nak bersungguh-sungguh mencari kedudukan dan kemuliaan, diamlah kamu kerana kamu itu tidak lain adalah daripada kejahilan. فنسأل الله أن ينور قلوبنا إن شاء الله Mudah-mudahan Allah memberikan kepada hati kita بأنوار cahaya الذكر لله dengan nur cahaya zikir kepada Allah, والقيام آخر الليل dan juga bangun di waktu malam, والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. dan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad. فتنطلق عقولنا من القيود Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kita terpandu, وتعرف سعة الله التي ليست لها حدود, sehingga kita mengenal kepada Allah tanpa had, وتدرك عظمة الله سبحانه وتعالى التي ليست لها حدود, yang mana kita dapat untuk mengenal akan kehebatan Allah yang tiada hadnya itu. وتكون قلوبنا ممدودة من قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بركة قيام آخر الليل. Dan mudah-mudahan hati kita itu akan dapat bersambung dengan Nabi Muhammad SAW dengan berkat bangun di waktu malam. وننتفع بهذه المجالس في العبودية لله واتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan mudah Allah memberikan manfaat kepada kita dalam majlis ini dengan penghambaan, pengabdian diri kepada Allah dan juga dari perhubungan dengan Nabi Muhammad. فنتخلق بأخلاق رسول الله ونتأدب بآداب رسول الله. Dan mudah-mudahan dapat untuk berakhlak dan beradab dengan adabnya baginda Rasulullah. آداب رسول الله الظاهرة والباطنة. Dan adab baginda Rasulullah zahir dan batin. الظاهرة آداب الطعام، آداب المنام، آداب اللباس، نلبس باليمين نخلع باليسار. Iaitu adab-adab semuanya, adab makan, minum, berpakaian dengan Nabi memulakan berpakaian dengan kanan dan juga menanggalkan dari sebelah kiri. ندخل البيوت نقرأ سورة الإخلاص، نقرأ سورة آية الكرسي. Dengan kita berakhlak dengan Nabi, masuk ke rumah membaca ayat kursi dan suratul Ikhlas. نعمل سنن النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. Dan dapat beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. بعض الأكابر قال ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها ما عدا الطواف على الناقة في الحرم ما قدرت أطوف قال كما الرسول صلى الله عليه وسلم. Di antara para ulama mengatakan tidak ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku mengharapkan aku sudah melaksanakan seluruhnya. Maka Nabi pernah bertawaf dengan menaiki daripada unta, tetapi dia tak mampu إن شاء untuk الله naik. ببركة هذه المجالس يقذف ربنا في قلوبنا وقلوبكم النور حتى نعمل شيء من سنن بدر البدور حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ini Allah memberikan cahaya dalam hati kita sehingga kita dapat untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. وتتنور بيوتنا كلها بأنوار سنة النبي محمد صلى الله عليه Dan وسلم. mudah-mudahan rumah kita dipenuhi cahaya dengan cahaya sunnah Nabi Muhammad. ونسأل الله أن يحفظ شيوخنا أجمعين Dan mudah-mudahan Allah menjaga kepada guru-guru kita semuanya والصالحين والمقربين dan para salihin dan muqarrabin. ويجعلنا وإياكم من الصالحين Dan المقربين mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang yang saleh dan orang الموفقين muqarrabin. لما يحبه الله ويرضاه Orang-orang yang diberikan taufik dengan apa yang diridai oleh Allah. القائمين بحقوق الله وحقوق النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه Orang وسلم yang mendirikan akan hak-hak Allah dan hak baginda Rasulullah. وحقوق الوالدين وحقوق الناس أجمعين. Dan juga mendirikan hak-hak ibu bapa dan juga seluruh umat manusia. آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya-Allah banyaknya fawaid dan faidah yang telah pun kita dapatkan daripada apa yang telah disebutkan oleh Habib Kazim tadi. Maka sesungguhnya daripada apa yang disebutkan itu adalah di antara anjuran-anjuran yang mungkin boleh untuk kita sama-sama melihat kembali kepada diri kita sejauh mana akal kita ini yang kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar adalah akal yang bercahaya yang terhasil daripada hati yang bercahaya. Sudah tentulah yang di antara yang dianjurkan tadi tidak lain adalah dengan kita bangun di waktu malam, iaitu sebelum waktu subuh, untuk kita beribadah, untuk mendapatkan cahaya ke dalam hati kita. Dan mudah-mudahan kita dapat diberikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilihkan orang-orang yang cinta kepada waktu malam, iaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antaranya juga adalah dengan kita mula untuk bergerak melaksanakan akhlak dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya disebutkan tadi yang kecil-kecil,
tapi harap dapat untuk dimulakan dan dibuat berbanding daripada hanya didengar dan diketahui, maka ianya akan menghasilkan daripada cahaya. Bahkan disebutkan tadi, cahayanya bukan hanya kepada diri seseorang itu, bahkan di dalam rumah tangganya pun akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan menjadikan kita mimman yastami'una qawlan wa yattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita orang yang mendengar perkataan dan juga dipermudahkan kita untuk mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita dengar. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jazakumullah khair kepada semua yang hadir, terutama para habaib, para masyayikh yang berada di hadapan, para asatidzah, begitu juga kepada semua yang hadir di sini, hadirin hadirat, dan juga ingin meminta maaf di atas kekurangan majlis. Di antaranya mungkin seperti mana yang kita harapkan adalah juga kehadiran Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni, tetapi mungkin di antara faktor kesihatan beliau ada beberapa majlis yang terpaksa juga beliau batalkan, hatta untuk ke Johor, ke Kelantan, ke Terengganu. Tidak lain adalah kerana keterbatasan daripada kesihatan beliau. Harap kita dapat untuk doakan kesihatan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan yang baik, dan juga diberikan oleh Allah daripada kesihatan sehingga kita akan mendapatkan manfaat-manfaat daripada beliau, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kalaupun beliau tidak hadir, mudah-mudahan doa beliau dan ingatan beliau kepada majlis kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada niat-niat beliau dan juga doa-doa beliau sehingga sampai kepada kita, insya-Allah, keberkatannya, insya-Allah. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menempatkan kita di dalam majlis-majlis yang mulia seperti ini, sehingga kata Sayyidina Umar Al-Khattab, tidak kalau ada di atas bumi ini sejengkal tanah yang lebih berharga dari tempat yang ada di sana zikir dan juga ilmu, maka kita duduk di satu tempat, walaupun di dalam ataupun di luar mungkin kurang selesa dan sebagainya, tapi kita sedang duduk di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adanya curahan rahmat, adanya sakinah, adanya daripada kurnia yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga seperti mana dijanjikan, nama-nama kita sedang diagung-agungkan dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para hamba-Nya. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat keberkatan dan keberhasilan ini, insya-Allah. Dan di antara janji yang pasti disebutkan di dalam majlis ini adalah kita akan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, menjadikan kita insan yang lebih baik setelah ini, sehingga akhirnya bertambah baik dan bertambah baik, dan akhirnya kita digolongkan dengan orang-orang yang baik seperti mana para salihin yang telah disebutkan akan namanya, dan akhirnya berkumpul dengan insan yang paling baik, yang terbaik, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa.